Okey, maka habislah isomer. Benda yang paling susah sekali dalam topik ni adalah isomer. Maka sebab tu dia jadi topik yang terakhir yang kita akan belajar selepas kita belajar semua sebatian karbon. Okey, lepas ni kita masuk kepada kegunaan siri homolog. Okey, kegunaan ni very simple sajalah. Kita baca sekali imbas sahaja dulu. So, untuk etana ataupun alkana, alkana kebanyakannya digunakan sebagai bahan bakar ataupun petrokimia, industri petrokimia. Petrokimia tu maksudnya yang membuat plastik, yang membuat bahan-bahan sintetik. Itu kita panggil industri petrokimia. So etana daripada apa kita panggil minyak mentah tu, kan, petroleum yang kita gali akan dapatlah etana dan sebagainya. Etana ni digunakan untuk membuat deterjen dan plastik. Gas asli cecair LNG yang mengandungi etana digunakan sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa. Okey, butana. Butana bahan api untuk pemetik api dan dapur mudah alih. Menghasilkan gas memasak LPG apabila dicampur dengan propana. So tong gas dengan lighter lah dia guna butana. Etena, yang ni alkena lah. Alkena pun sama, dia kebanyakannya digunakan sebagai bahan api ataupun industri petrokimia. So dekat sini etena ni dia special sikit sebab dia boleh menghasilkan alkohol, etanol. Kita boleh tambah air pada double bond, dia akan jadi etanol lah. Dan dia boleh jadi polimer, politena, iaitu polyvinyl klorida ataupun polisterina. Sebab kan dia ada double bond, kita boleh jadikan dia polimer. Sebab double bond ni very versatile, dia boleh jadi macam-macam lagi. Kita boleh tambahkan dia sebab dia tak tepu lah. Okay, yang ni yang paling spesifik, but 13 diena. Diena maksudnya double bond dia ada dua lah, pada karbon yang pertama dan karbon yang ketiga. So yang ni digunakan sebagai getah sintetik untuk membuat tayar dan beg tungku air panas. Okey. Yang ni pula kegunaan alkohol. Okey, alkohol yang kita tahu etanol tu adalah dalam minuman keras, kan, minuman yang arak. Tapi alkohol-alkohol yang lain pun berguna juga, sebagai contoh sebagai bahan api. Bahan api yang bersih kerana dia tidak menghasilkan jelaga, bahan api bio dan gasohol. Okey, sifat alkohol dia mudah menyala, pembakaran membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. So dia kurang pencemaran. Dan alkohol kita banyak kali dengar dalam minyak wangi. Dia sebagai pelarut saja, dia bukan untuk memabukkan ke apa. Dia sebagai pelarut supaya dia mudah meruap. So dalam pelarut, dalam cat pun ada leka, ada bahan pencelup, dark white, pencetakan. Dia sebagai pelarut sebab dia boleh larut dalam air dan dia juga melarutkan sebatian organik. Very versatile jugalah alkohol. Okay, bahan kosmetik seperti minyak wangi, varnis kuku, krim dan lotion pun ada kandungan alkohol. Tapi bukan alkohol yang memabukkan, itulah alkohol yang jenis lain lah. Okey, sifat alkohol tanpa warna, pelarut bagi sebatian organik yang baik, terlarut campur dengan air dan mudah meruap. Sebab tu sifat-sifat dia ni sesuai jadi sebagai pelarut lah. Bidang pembuatan bahan mentah dalam pembuatan cuka. Sebab alkohol kita oksidakan dia jadi cuka lah, asid karboksilik, bahan letupan, polimer, perspek dan gentian. Sifat alkohol dia reaktif secara kimia. Okay, produk farmaceutical, perubatan maksudnya antiseptik untuk COVID-19 kan, untuk kita sanitize tangan kita dan sebagainya. Itu gunanya alkohol lah. Untuk suntikan, sebelum kita inject patient, kita sapu alkohol yang berasa sejuk tu dengan kapas. Pembedahan dan penjagaan kebersihan. Pelarut bagi ubat-ubatan seperti ubat batuk. Sebab tu ubat batuk dia mengantuk lah selalunya, sebab dia ada kandungan alkohol. Okey, sifat alkohol bersifat antiseptik, pelarut organik yang baik dan mudah meruap. Okey, etanol digunakan secara meluas dalam minuman beralkohol. Pengambilan minuman alkohol yang berterusan mendatangkan akibat buruk kepada fungsi keseluruhan sistem saraf. Okey, so ni ada kesan-kesan penyalahan gunaan alkohol lah. Ketagihan, gangguan mental, kemurungan, psikosis, mabuk, fungsi otak, melemahkan fungsi otak, gerak badan fizikal menjadi perlahan,
pemandu mabuk mengakibatkan kemalangan jalan raya. So kemalangan jalan raya yang paling hot sekarang ni memang disebabkan alkohol lah. Okey. Kecacatan bayi kalau yang diminum oleh ibu yang mengandung, sirosis hati ataupun keroksakan hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer radang pankreas, serta kanser saluran mulut dan tekak. So banyaklah implikasi penyalahgunaan alkohol. Okey, asid karboksilik. Asid karboksilik yang paling popular tu cuka. Maka banyak digunakan sebagai bahan pengawet makanan, sos cili, tomato serta perisa makanan. Bahan mentah bersama dengan bahan kimia lain untuk menghasilkan pewarna, cat, racun serangga dan plastik. Asid metanoik digunakan dalam industri getah untuk pembekuan latex. So yang ni kita panggil cuka getah lah. Ni cuka getah. Cuka getah. Asid lemak merupakan asid karboksilik rantai panjang yang digunakan untuk membuat sabun. So lemak kita tu berasid juga. Kalau kita berjaya menghidrolisiskan lemak, dia akan menghasilkan asid lemak digunakan sebagai sabun proses saponifikasi. Nanti kita belajarlah benda ni. Asid karboksilik juga digunakan untuk menghasilkan polimer seperti polyester, seperti terilena dan poliamida seperti nylon. Macam-macam lah polimer, nanti kita belajar lebih mendalam lagi. Okey, kegunaan ester yang terakhir. Ester ni yang paling menarik sebab ester molekul kecil bersifat mudah meruap, berbau wangi. Berbau wangi ni yang menariknya. Kita boleh buat dia minyak wangi ataupun bahan perisa. So dia banyak dalam kosmetik dan minyak wangi. Ester juga digunakan sebagai perisa makanan. Tadi saya cakap lah. Okay, contohnya metil butanoat ni perisa dia akan memberikan bau apple, pentil etanoat pisang, etil butanoat ni nanas. So benda ni kita boleh buat dalam lab lah. Cara nak buat dia, metil ni ingat datang daripada metanol. Metanol ni very toxic sebab dia boleh membutakan mata. So berhati-hati bila kita mencampurkan metanol dengan asid butanoik. Yang ni guna pentanol dengan asid etanoik dengan cuka lah. Etanol, arak kita tu, etanol campur dengan asid butanoik akan menghasilkan nanas. Dan macam-macam lagi sebenarnya, macam-macam lagi perisa yang kita boleh buat. So ester etil etanoat digunakan sebagai pelarut sebatian organik dalam lotion, varnish kuku, lacquer dan gam. Minyak dan lemak ialah sejenis ester. Okey, lemak kita tu ester, dia boleh dihidrolisiskan, dipecah menjadi asid lemak dan glycerol. Glycerol ni ada bunyi ol kan, dia adalah alkohol. So alkohol campur asid karboksilik. Asid karboksilik menghasilkan lemak. Lemak tu ester. Ester semula jadi. Okey. Dan digunakan dalam pembuatan sabun. Sabun saponifikasi. Polyester ialah polimer untuk menghasilkan fabrik sintetik. Okey, so kita akan belajar lagi fungsi-fungsi semua ni dalam topik yang seterusnya. Tentang kimia konsumer dan industri. Okey, itu saja untuk minggu ini.